Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ni saya akan review paper 2 part 3. Okey, untuk part 3 dalam kertas 2 dia ada banyak soalan. Untuk malam ni saya akan saya akan buat soalan review yang lebih fokus dekat book. Okey, saya akan fokus hari ni book review. Review tentang buku. Okey, untuk soalan review ada banyak jenis review. Soalan mungkin akan tanya pasal movie, restoran, destinasi untuk melancong, buku ataupun apa-apa majlis ataupun acara. Okey, saya nak review hari ni, saya nak tengok book review sebab ia adalah soalan sport untuk SPM tahun ni lah. Okey, format book review mula-mula sekali dia opinion based. Maksudnya dia berdasarkan pendapat kamu. Jadi bahasa dia lebih bebas, semi formal. Dia taklah seformal menulis artikel, tapi dia taklah sebebas macam tulis email. Dia semi formal. Letakkan tajuk dan pastikan karangan kamu dalam jumlah perkataan 200 hingga 250 patah perkataan. Okey, untuk book review. Book review is a short analysis of a book. Dia adalah analisis pendek tentang sebuah buku. A book review is your perspective. Jadi dia opinion based sebab dia berdasarkan pendapat kamu tentang buku tu. Bila dia pendapat kamu, jadi dia tak ada betul, tak ada salah. Cuma jawapan kamu kena logik lah. Okey, tips yang saya nak bagi pertama sekali, identify keywords and tasks. Okey, mula-mula sekali sebelum jawab, tengok soalan dan kenal pasti keyword, kehendak soalan. Apa yang soalan mahukan daripada kamu lah. Gunakan present tense. Okey, untuk tulis karangan review, buat dalam present tense. Except, kecuali bila kamu cerita balik tentang apa-apa kejadian yang berlaku dalam buku tu lah. Kalau macam tu, kena buat past tense. Part tu kena buat past tense sebab perkara tu dah berlaku kan. Tapi kalau kamu cerita buku tu secara umum, buku tu seronok, buku tu diminati ramai ke, tu semua present tense. Use specific words related to books. Okey, guna perkataan-perkataan yang khas untuk buku. Contoh, chapter, babak, genre, karakter, watak, protagonist, watak utama, climax ni climax lah, plot, jalan cerita, summary, ringkasan dan lain-lain lagi. Remember, ingat, ini adalah perspektif kamu. Jadi tak ada pendapat yang salah, tak ada pendapat yang betul. Dan last sekali, use appropriate connectors. Pastikan guna penanda wacana yang betul. Karangan ni tak kisahlah karangan apa pun, guna penanda wacana. Untuk struktur karangan review ada yang samalah. Macam karangan lain, ada intro, ada body dan ada conclusion. Ini adalah antara frasa-frasa yang kamu boleh guna semasa menulis karangan. Ini untuk yang pertama, untuk karakter. Untuk karakter, main karakter, watak utama, protagonist, watak utama, villain, orang jahat lah dalam cerita tu, hero dan heroine. Yang warna biru ni pula adalah untuk penulis. Written by, ditulis oleh siapa? Writer, penulis. Author pun penulis juga. The story, the writing is well written. Penulisan cerita ni baik ataupun weak, lemah. Lepas tu ini adalah frasa-frasa untuk kamu bagi tahu buku tu sama ada ia best seller, ia adalah laku keras lah, buku tu laku, ramai orang beli. Nail biter, cerita buku tu, cerita dia suspense. Cliffhanger ending, dia ada penutup ataupun penutup cerita yang tergantung. Shocking twist, cerita tu ada twist. Action pack, cerita tu penuh dengan aksi. Amusing, cerita tu menarik hati. Witty, cerita tu kelakar. Tearjerker, cerita tu sedih. Lepas tu the main action. Ni frasa yang kamu boleh guna untuk menceritakan tentang
jalan cerita buku tu lah. The book ataupun the story is set in, tempat jalan cerita tu kat mana dia berlaku. Action takes place in, sama juga tempat. Plot, storyline, jalan cerita. Plot centers around, jalan cerita dia fokus dekat siapa. Based on a true story, ia berdasarkan cerita yang sebenar, cerita benar. Inspired by true events. Dia diinspirasikan daripada kejadian yang benar, kejadian yang pernah berlaku. Yang hijau pula genre. Genre ni sama ada buku cerita tu komedi ke, drama ke, thriller ke, romance ataupun sci-fi. Sci-fi ni lah macam cerita Star Wars macam tu. Last sekali recommendation. Recommendation ni letak dekat perenggan penutup nanti. Yang warna biru ni rekomendasi yang kamu nak recommend. Kalau yang warna pink ni saya letak untuk yang kamu tak nak recommend buku tu. Contoh kat sini. In conclusion, untuk penutup, I recommend this book to anyone who. Saya recommend buku ni kepada sesiapa. Kalau untuk pink pula, I certainly wouldn't recommend. Saya pasti tak akan recommend buku ni. Okay, ini contoh soalan part 3 review. Dia ada arahan. Untuk arahan ni tengok betul-betul dekat mana iklan ataupun karangan kamu ni akan ditunjuk lah. Kalau dekat magazine, dekat newspaper, pastikan bahasa tu kena formal lah. Okay, ini contoh soalan. Dia akan tanya, lepas tu dia akan tunjuk kehendak soalan. Kehendak soalan dekat sini, what you like, apa yang kamu suka, dan didn't like, apa yang kamu tak suka tentang cerita tu. Okay, untuk structure dah tengok dah tadi. Okay, sekarang kita tengok cara nak buat intro. Untuk buat intro, mula-mula sekali bagi info latar belakang tentang penulis, tentang tempat dekat mana cerita tu berlaku, dan jenis cerita tu, genre dia. Kamu juga boleh letak pengalaman kamu, macam mana kamu boleh baca buku ni pun boleh letak. Ini contoh soalan. Okay, untuk buat intro, fokus dekat tempat karangan kamu tu akan dipaparkan nanti. Contoh kat sini magazine. Lepas tu tengok kehendak soalan untuk intro ni lah, tulis review tentang buku. Yang dekat bawah ni adalah untuk isi nanti, what you like and what you didn't like. Itu untuk isi, untuk body, untuk perenggan body. Jadi jangan letak dalam intro. Okay, ni contoh intro yang saya buat berdasarkan soalan tadi. Kehendak soalan adalah tolong terangkan tentang buku yang kamu pernah baca. Okay, untuk intro saya mulakan dengan yang warna kuning ni, my first experience. Saya mulakan dengan pengalaman saya, macam mana saya boleh baca buku ni. Okay, saya bagi tahu yang I had the chance to read an amazing book. Saya ada peluang untuk baca buku yang sangat menarik. The teacher gave us the chance to read books at the library. Okay, jadi cikgu saya bagi saya peluang untuk pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Jadi saya bercadang untuk baca buku Phantom of the Opera. Okay, yang warna biru pula, kamu bagi tahu nama buku dan penulis. Okay, nama buku Phantom of the Opera, novel yang ditulis pada tahun 1910 oleh nama penulis dia, Gaston Leroux. Okay, warna pink pula, latar belakang buku tu ataupun cerita tu. Cerita ni berlaku pada tahun 1880 di Paris, dan fokus tentang yang warna hijau ni. Saya perkenalkan watak utama dan jalan cerita dia secara simple lah. Dia fokus dekat watak utama Eric, seorang disfigured, seorang manusia yang cacat. Dia ni musical genius. Dia musical genius yang cacat, who roams and haunts the Paris Opera House, yang berlegar-legar menghantui Opera House Paris. Okay, jadi kat situ intro kamu boleh tengok. Saya bagi tahu pengalaman saya, macam mana saya boleh baca buku. Saya bagi nama buku, siapa penulis dia, tarikh dia tulis buku. Maksud saya bagi latar belakang cerita buku ni, dia berlaku pada tahun 1880 di Paris. Dan saya bagi sedikit ringkasan tentang watak utama dia.
Siap intro, kita akan tengok body. Untuk body, 2 or more paragraphs. Buat 2 atau lebih. 2 perenggan atau lebih. Terangkan tentang jalan cerita dalam buku tu. Okay, untuk terangkan jalan cerita dalam buku tu, mula-mula sekali, pertama sekali bagi summary. Bagi ringkasan tentang cerita utama dia. Character development, bagi tahu tentang watak tu, apa yang berlaku dekat watak tu, apa masalah yang dia dihadapi. Dan yang paling penting sekali yang saya merahkan ni, jawab soalan yang ada dalam soalan lah. Jawab kehendak soalan. Apa yang soalan nak, kamu kena letak dalam isi. Dan last sekali, use appropriate connectors. Guna penada wacana yang sesuai lah. Okay, kehendak soalan dekat sini, say what you like. Bagi tahu apa yang kamu suka or didn't like, apa yang kamu tak suka. Jadi inilah yang perlu ada dalam isi. Jadi contoh saya, isi saya. Okay, untuk isi, kalau dalam soalan, contoh dalam soalan ni dia tak minta summary. Tapi untuk book review, soalan minta ke atau tak minta summary, kamu bagi juga summary. Ringkaskan cerita dia sikit, apa yang berlaku. Okay, untuk summary buku Phantom of the Opera ni, saya beritahu yang Eric ni adalah seorang manusia yang menacing, yang menakutkan. Lives hidden away, dia tinggal tersorok di basement, di bilik bawah tanah di Opera House, di rumah opera tu. Dia tinggal di bilik bawah tanah. He is in love with Christine. Dia jatuh cinta dengan Christine, seorang penyanyi opera. The plot, jalan cerita ni fokus tentang cinta tiga segi, love triangle, cinta tiga segi di antara Christine, Eric dan Raoul. Christine sayangkan Raoul, seorang bangsawan yang muda. Dia juga adalah kawan kepada Christine. Tapi Christine ni juga ada perasaan untuk Eric, seorang lelaki yang sunyi dan disalah faham, and wants to show him compassion. Jadi Christine nak tunjuk kasih sayang dekat Eric sebab dia kesian dekat Eric. Itu adalah sinonim secara ringkas. Sinonim itu adalah rumusan secara ringkas buku itu. Selepas dah bagi rumusan, kamu jawab soalan. Okay, soalan tanya apa yang kamu suka dan apa yang kamu tak suka. Okay, topic sentence, ayat mula kamu lah. Ini, the story is very interesting. Cerita ini sangat menarik. Okay, jadi itu pembaca boleh faham lah. Ini tentang apa yang kamu suka lah. Cerita ini sangat menarik. Huraikan. It has a lot of twists and turns. Ada banyak twist, ada banyak plot twist that keep the readers engaged, yang membuatkan pembaca tertarik. Furthermore, selain itu ataupun tambahan pula, I like the story because the author uses many themes. Satu lagi topik sentence saya bagi. Saya suka cerita ni kerana author, penulis, gunakan banyak tema. Lepas tu saya bagi contoh tema seperti cinta, kekeluargaan, kemanusiaan dan lain-lain lagi lah. In his story, dalam cerita dia, which is very impactful for the reader, sangat memberi kesan terhadap pembaca. The language is also beautiful and complex, dan bahasanya juga cantik dan kompleks, dan bahasa dia tinggi lah. But easy to understand. Tapi walaupun bahasa dia tinggi, ia senang difahami. Okay, nampak? Saya jawab soalan utama, apa yang saya suka. Saya suka dalam cerita ni yang menarik. Lepas tu saya huraikan, saya bagi contoh. Lepas tu saya jawab kehendak soalan yang kedua. Saya buat dalam perenggan ketiga. Okay, apa yang saya tak suka. However, walau bagaimanapun, kritikan utama saya, my main criticism, kritikan utama saya adalah at some parts, di beberapa bahagian, the book can be quite dull. Buku ini boleh jadi sedikit membosankan. Saya dah bagi ini kepada topik sentence saya. Saya beritahu yang saya tak suka sebab buku ni sedikit bosan. Lepas tu saya hurailah, and can be a challenge for younger readers. Dan bila buku ni bosan, ia boleh menjadi cabaran untuk pembaca muda lah. Mereka akan cepat bosan. Lepas tu saya tambah lagi sikit huraian. Some characters, watak-watak seperti Raoul pula, are unmemorable, cepat dilupakan. Watak dia tak menarik lah. Kamu tak, lepas habis baca je kamu lupa. Tu unmemorable ni. And rather
two dimensional, dan wataknya 2 dimensional. Maksud dia tak menarik lah. It is often difficult to understand what their motivation is, dan susah untuk kita faham, untuk kita relate dengan watak mereka, apa motivasi dia, which can make readers feel uninterested to empathize with. Ia boleh membuatkan pembaca untuk tak minat untuk memahami watak itu. Sama juga macam poin yang kedua ni, saya jawab kehendak soalan di topik sentence, lepas tu saya hurai. Saya bagi contoh huraian sikit. Saya kata watak dia bosan. Saya beritahu lah siapa watak yang bosan tu. Contoh Rahul. Dah siap isi, kita tulis conclusion. Untuk conclusion, mula-mula sekali summarize your body. Okay, rumuskan isi dekat dalam ni, dalam perenggan isi. Dalam perenggan isi kamu ni, kamu rumuskan. Buatkan kesimpulan dekat conclusion. Selepas tu bagi tahu sama ada kamu recommend buku ni ataupun tidak. Gunakan nada wacana yang sesuai. Okay. Ini contoh conclusion. Untuk conclusion, saya bagi perasaan saya terhadap buku tu. Lepas tu saya rumuskan jalan cerita apa yang ada dalam perenggan isi tadi lah. Okay, mula sekali saya bagi tahu perasaan saya dulu. To sum up, I enjoyed. Saya enjoy baca buku ni. Lepas tu saya rumuskan apa yang saya bagi tahu dekat isi tadi. Buku Gothic Horror Story ni, saya enjoy baca buku seram ini despite some of its minor flaws. Walaupun ada kekurangannya, saya enjoy baca buku ni. Itu rumusan tadi. Sebab dalam rumusan tadi, dalam karangan isi tadi, kamu kata yang buku ni ada benda yang kamu suka, ada benda yang kamu tak suka kan. Jadi rumusan dia, saya enjoy buku ni, walaupun ada beberapa kekurangan, saya enjoy baca buku ni. Lepas tu bagi recommendation. Saya bagi recommendation, saya cakap walau bagaimanapun, saya hanya recommend buku-buku ini to advanced readers, kepada pembaca-pembaca yang advance, who really enjoy horror or ghost stories. Baca-baca advance, pembaca-pembaca yang ni lah, berkemahiran, yang suka cerita-cerita seram. Lepas tu kamu boleh tutup karangan conclusion ni, perenggan conclusion ni dengan pendapat kamu. Personally, I like this novel very much. Saya suka novel ni sangat-sangat, as it contains a lot of values, kerana ia ada banyak nilai murni, which makes the read fruitful and rewarding, yang membuatkan pembacaan saya tu sangat bermanfaat. Okay. Saya ulang balik untuk conclusion. Bagi perasaan kamu, lepas tu ambil balik isi dalam perenggan isi kamu tadi, letak dekat conclusion sikit, rumuskan. Lepas tu bagi recommendation, sama ada kamu recommend buku ni ataupun tidak. Okay, baiklah, itu sahaja. Saya harap kamu semua faham. Terima kasih untuk menonton. Saya doakan supaya kamu semua berjaya dalam peperiksaan SPM ni. Okay, baik, good luck and thank you for watching.